Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Anda bersama saya Rohani binti Muhammad Isa dan juga Puan Asimah binti Muslim secara langsung dari Unit Organik Bahagian Pembangunan Industri Tanaman Serdang Selangor. Okey, seperti yang dijanjikan, hari ini kita akan berkongsi ilmu berkenaan dengan penanaman kubis tanah rendah. Saya akan teruskan dengan tajuk kita pada hari ini. Okey, sebelum tu saya nak share lah sedikit kenapa kita pilih tanaman kubis tanah rendah ni untuk di-upkan dalam Facebook jabatan. Yang pertama, kita nak meningkatkan ataupun kita nak mengajak ataupun kita nak menggalakkan orang ramai supaya bertanam berdasarkan daripada maklumat daripada Jabatan Perangkaan Malaysia tahun 2015 menyatakan bahawa kadar kebergantungan import sayur kubis di Malaysia adalah sebanyak 35.4% dan juga kadar sadar diri sebanyak 36.2%, manakala kadar penggunaan per kapita setahun adalah sebanyak 5.3 kg. Dan ini menunjukkan bahawa permintaan kubis di Malaysia adalah tinggi dan potensi untuk masyarakat dan juga terutamanya petani-petani untuk mengusahakan tanaman kubis tanah rendah ini sangat luas dan sangat besar. Dan yang kedua, kenapa kita upkan isu kubis tanah rendah ni adalah disebabkan oleh kita nak menggalakkan pertanian bandar, kita nak menggalakkan masyarakat ataupun penduduk Malaysia ni bertanam sayur di tepi rumah Dan seperti yang kita tengok, kita ada kubis di dalam pasu. Kita tak memerlukan tanah, kawasan yang luas. Kita tak perlukan tanah yang luas dan hanya satu pasu ni kita dah boleh mencantikkan kawasan. Kita dah boleh gunakan untuk landscape rumah lah. 5 pokok pun dah memadai kan? Memadai dah. Nampak dah cantik, kembang je. Okey, sebabkan fisiologi, sifat fisiologi kubis dia mempunyai daun yang lebar dan sangat sesuai untuk dijadikan edible landscape di rumah. Okey, dan kemudian yang ketiganya, secara langsung bila kita dah tanam kubis dekat halaman rumah, kita dapat mengurangkan perbelanjaan dapur. Kita dapat mengurangkan kos sara hidup. Kita perlu lagi pergi ke pasar untuk mendapatkan sayur. Kita hanya petik saja di tepi rumah. Dan selain daripada itu, satu lagi selamat yang kita tanam sendiri sayur, kita tak menggunakan racun makhluk perosak, racun kimia. Jadi selamat untuk dimakan. Dan sekiranya ada serangan ke apa ke, kita hanya boleh menggunakan kawalan secara mekanikal. Kita picit, kita jumpa, kita picit, kita musnahkan. Betul. Okey, itu adalah antara sebab-sebab kita Jabatan Pertanian upkan isu tanaman kubis tanah rendah ni. Kita dapat lihat permintaan yang tinggi dan juga pengeluaran utama kubis tanah rendah ataupun kubis di Malaysia ni adalah dari tanah tinggi. Jadi peluang untuk usahawan ataupun pekebun untuk menceburkan diri mengusahakan tanaman kubis ni adalah luas. Okey, itu merupakan antara sebablah kita upkan isu ni. Okey, seterusnya kita masuk kepada topik kita. Okey, saya akan pecahkan topik-topik ni kepada 6 topik, iaitu yang pertama pengenalan dan juga penyemaian biji benih. Dan topik kedua adalah kita nak bercerita tentang penyediaan tanah ataupun medium tanah. Topik ketiga pemindahan anak pokok. Topik seterusnya kita pergi kepada penyiraman. Topik seterusnya kepada pembajaan. Dan juga yang seterusnya, yang terakhir adalah pembajaan dan juga penuaian lah. Okey, dan saya minta Puan Asimah untuk tunjukkan demo macam mana kita nak semai biji benih kubis. Okey, saya perlukan tray, pit moss, benih kubis dengan air. Air ni tak nak pakai ni pun boleh, tapi pastikan siraman dia halus. Okey, kita letakkan pit moss tadi. Pit moss ni dekat dalam tray semayan. Ni kita dah letak dah. Okey, kita ambil benih kubis. Selain kita gunakan pit moss ni Puan Asimah, kita boleh guna apa lagi? Kita boleh gunakan tanah, kita campur dengan kokopit. Kokopit kokopit yang kita dah ayak, kokopit yang halus-halus tu. Halus-halus. Okey. Kebaikan menggunakan pit moss ni adalah dia mempunyai struktur yang baiklah, dia mempunyai bahan organik yang tinggi kan. Betul. Sesuai untuk pertumbuhan akar lah. Okey, nampak tak ni benih kubis, dia kecil je.
Okey, kita buat lubang tanaman, kita buat lubang jangan dalam sangat, dalam 1 cm tu okeylah. Jangan kalau tangan besar tu janganlah beri sangat nak buat lubang besar sangat. Tangan saya kecil tak apa. Okey, letak benih ni 1 atau 2 dah. 2 biji dah memadai dah untuk 1 lubang. Jadi lepas kita semai, tak apa, saya buat 2 ya. Buat 1 lubang lagi, jangan dalam sangat, nanti benih ni lambat nak keluar. Okay, dan selain kita gunakan tray ni, kan macam kalau kat rumah takkan kita nak beli tray kan? Betul. Kita boleh semai dekat mana Puan? Kita boleh semai dekat polybag ke, ataupun kita ada plastik-plastik. Plastik keropok ke, plastik beras, ataupun botol air, kasut-kasut bot yang dah rosak pun boleh. Okey. Kita nak gunakan bahan terbuang tu nak kurangkan pencemaran lah sekaligus. Okey, lepas kita dah tanam ni, kita dah tanam tadi kan, pastikan dah tertutup tapi jangan dalam sangat. So kita spray. Siraman dipastikan halus. Sebab kita tak nak biji benih tu keluar semula kan? Okey, Puan nak siram berapa kali ni Puan? Kita siram 2 kali sehari, pagi dan juga petang. Dalam tempoh, kemudian kita letakkan tray ni di bawah teduhan lah. Kita tak nak bagi terdedah kepada cahaya matahari secara langsung. Jadi kita biarkan dalam lebih kurang 4 minggu. Dia akan bercambah lah. Okey, kita akan tunjukkan anak pokok yang dah bercambah. Okey. Pindah ni kita pindahkan dulu. Okey. Sekarang nak tunjukkan pokok yang kita dah semai tadi, dah bercambah. Ini dah berusia lebih kurang 2 minggu. 2 minggu 2 minggu, nampak tak? Okey. Pokok daun dah banyak. 4 helai daun. 4 helai daun. Tapi ni kita tak sesuai lagi untuk pindah ya. Ini kita just nak tunjuklah pokok yang dah berusia lebih kurang 2 minggu. Okey. Ni okey ya. Okey, sekarang kita pergi kepada topik yang kedua, iaitu menyediakan media tanaman dan juga pemindahan anak pokok. Okey. Untuk penanaman kobis ni, media yang sesuai adalah media yang mempunyai bahan organik yang banyak. Kemudian dia mempunyai rongga yang baik dan juga mempunyai pH antara 6.0 ke 7.0 lah. Okey, itu merupakan media yang terbaik. Dan apa yang kita amalkan di unit organik, kita membuat tanah campuran dengan nisbah 3:2:1, yang mana 3 merupakan 3 bahagian adalah bahagian tanah biasa, 2 bahagian adalah daripada sekam padi bakar dan 1 bahagian adalah daripada bokashi lah. Bokashi tu merupakan hasil perebutan sisa bahan dapur lah yang kita fermentise. Okey, Puan nak simak akan tunjukkan kaedah untuk pindahkan anak pokok yang dah sedia ke dalam pasu. Okey. Yang ni anak pokok yang berumur sebulan ataupun 4 minggu, yang mana dia dah sesuai dah untuk kita pindahkan ke ladang atau nak tanam dekat pasu ke, nak tanam dekat polybag pun boleh, tak ada masalah. Sebab kita nak kurangkan orang kata kos kan. Kita nak kurangkan kos. Tak perlulah beli pasu-pasu yang level-level kayangan kan. Maksudnya kita tak adalah nak bergantung tak ada tanah tak boleh tanam, tak boleh tak. Betul. Kita ada pasu, ada plastik beras pun boleh tanam. Ada yang saya lihat tu dia menggunakan bekas sabun yang 3 liter, 3.5 liter tu. Dia tanam pokok dekat situ. Boleh tanam kat situ Kita gunakan kreativiti masing-masing lah. Daripada kita buang, betul. Baik kita tanam. Okey, ni senang je. Kita buat lubang tanaman. Ni kita boleh buat bersama-sama anak dekat rumah, bersama suami, tengah bosan dekat rumah kan. PKPB tak boleh keluar ke. Boleh tanam pokok, nanti dapat hasil. Ni. Okay, kita letak tanah campuran tu lebih kurang 3/4 tinggi pasu dan kita pindahkan ni lah, dah sedia untuk pindahkan pokok lah. Kita supaya bila kita siram dia, tanah tu tak terkeluar kan. Dia tak termendat, tak terkeluar. Okey, yang ni kita dah buat lubang tanaman, kita masuk je, kita kambus. Nampak tak? Senang tak nak tanam pokok? Macam tu je. Kemudian kita siram. Senang kan? Okay, kita siram. Nak siram yang ni halus, nak buat besar sikit pun boleh. Tapi jangan sampai pokok kita rosak lah, sayang pokok kita. Kita kena tanam pokok ni dengan kasih sayang tau. Nanti dia tumbuh pun dengan kasih sayang juga. Okey, pastikan anak pokok yang kita dah transfer ni, kita letakkan dulu di bawah terduhan kan, supaya kita tak tak shock pokok tak shock, dia tak layu. Jadi dah lepas 2-3 hari tu kita boleh letakkan di tempat yang biasalah Okey, yang ni dah siap dah. Selesai. Kita pindah ke sebelah. Pindah pokok, kita pergi kepada penyiraman pokok kobis lah. Kalau diikutkan seperti pokok-pokok biasa, kita hanya perlu siram 2 kali sehari, pagi dan juga petang.
Pokok kobis ni kita bergantung juga kepada keadaan. Sekiranya cuaca panas, kita tingkatkan kekerapan siraman kepada 3 kali sehari. Dan untuk makluman ya, pokok kobis ni dia sangat orang kata sensitif. Dia ada 2 waktu kritikal yang mana dia sangat perlukan air. Tempoh yang pertama tu adalah pada waktu pertumbuhan vegetatif dia, antara 3 minggu selepas kita transfer ke ladang ataupun ke pasu, dia sangat perlukan air. Dan tempoh kritikal kedua ialah semasa pembentukan kepala kobis tu sendiri. Waktu tu pun dia perlukan air yang cukup lah, kita tak boleh tak ada air. Jadi kalau kita duduk di Selangor tu kena sentiasa orang kata apa, ada plan B lah, tiba-tiba tak ada air kan. So betul. Itu menjadi orang kata punca lah, kalau kita ikutkan tak cukup air tu, pokok kobis kita boleh mati dan juga kualiti dia boleh menurun lah. Betul. Okey, kalau kita tanam di batas, kita galakkan untuk menggunakan pengairan secara titis, ya. Supaya boleh kita lihat ni, kobis ni dia mempunyai daun yang lebar, dan air itu sepatutnya kena direct kepada pangkal pokok, ya. So macam kalau kita tanam di dalam pasu, guna hose, kita jangan spray ke atas, ya. Kita spray ke bahagian, terus direct kepada dekat bahagian pangkal pokok, ataupun dekat tanah, dekat pada tanah lah. Okey, selesai bab penyiraman, kita pergi kepada bab pembajaan pula Puan Azimah. Okey, pembajaan pun senang juga. Sekejap, saya nak cerita untuk pembajaan kobis ni. Sepanjang ataupun satu musim penanaman tu, kita hanya perlukan 2 kali pembajaan saja. Betul. Okey, macam di unit organik, kami mengamalkan baja organik diselang-selikan dengan baja kimia. Okey, peringkat pembesaran dia juga yang mana kita nak kena baja pokok, seperti juga air, kita tanam kita baja pada peringkat vegetatif dan juga semasa pembentukan kepala kobis. Okey, jadi Puan Azimah akan tunjukkanlah contoh kita nak membaja pokok kobis. Okey, pembajaan ni ada banyak teknik. Kita boleh buat alur, kita boleh buat poket ataupun kita tabur. Tapi kalau kita tabur baja ni, pastikan jangan kena pangkal pokok. Kena pangkal pokok lecur, pokok terbakar, tak tahulah. Lepas tu sekarang ni saya nak buat teknik poket lah. Pastikan kita buat poket tu dekat kanopi pokok, yang mana dekat kanopi pokok tu dia ada akar serabut. Akar tu akar aktif yang akan menyerap semua nutrien lah. Dia senang je buat 3 lubang ke. Nampak tak saya buat lubang? Saya buat 3 lubang, nampak ya? Kalau tak nampak beritahu. Okey, letak macam ni je. Dia anggaran kadar baja ni, kalau peringkat vegetatif tu kita gunakan 10 gram, 10 gram untuk satu pokok lah, peringkat vegetatif. Dan manakala di peringkat akhir tu ataupun peringkat pembentukan kepala kobis, kita menggunakan sebanyak 20 gram sepokok, ya. Betul. Tadi lepas kita baja tu, kita kambus balik, jangan pula biar terbuka. Kalau kita tabur, kebarangkalian untuk lalu resap dia tu ataupun dia berlari ke pangkal pokok tu tinggi. Jadi kita buat poket, jadi tidak bergerak lah. Senang macam tu je. Dan kita gunakan NPK green, ya Puan Azimah? 15. Kita pakai NPK green untuk pembajaan pertama dan yang kedua. Sebab kita guna banyak baja organik. Jadi perbezaan yang kita dapat ni, sayur kita dekat organik ni dia lebih manis compare dengan sayur yang dijual dekat pasaran lah. Betul. Kita sendiri pun memang dah rasa ni bukannya momok, ya. Ni bukannya auta, memang betul kita rasa memang dia manis. Tapi hari ni tak ada pula nak cuba kobis ni. Dan kalilah. Okey. Jadi kita dah selesai bab pembajaan. Dan seterusnya peringkat ataupun pengurusan penyakit dan juga perosak. Jadi Puan Azimah, kebiasaannya di unit kita ni, apakah serangan ataupun perosak utama yang menyerang tanaman kobis kita di unit organik lah? Biasa, sepanjang kita tanam kobis dekat sini, kita dah banyak kali tanam dah. Memang serangga yang sangat serang, kira teruk sangatlah diserang ulat pelutela, ulat ratus, dan ada juga serangan daripada siput. Tapi yang sangat teruk tu memang ulat pelutela lah. Jadi untuk kawalan serangga perosak tu, kita biasanya kita akan menggunakan racun kimia lah. Racun kimia yang disyorkan, dan juga kita ikut label, majuhannya ikut label pada botol lah. Dan di samping itu juga kita boleh juga guna kawalan secara
biologi, kita Biologi. gunakan ataupun biopesticide, kita betul. menggunakan Bacillus thuringiensis ataupun orang kata daripada pokok azadirachtin, pokok neem kita juga boleh gunakan bahan aktif tu lah. Okey. Dan untuk siput tu kita gunakan Siputox Kita guna Siputox. Siputox. Okey, dan untuk penyakit pula, kebanyakan sayur kita tak ada penyakit Kita jarang dapat penyakit. Jarang Setakat ni penyakit. belum ada lah. Biasanya serangan serangga ya. Serangga nampaknya kalau ikutkan serangan penyakit tu dia banyak menyerang di kobis di kawasan tanah tinggi lah, seperti reput lembut dan juga reput Reput lembut Erwinia. dan juga reput busut kalau tak salah. Itu lebih di kawasan, dia menyerang kawasan tanah tinggi lah. Jadi kalau di sana hanya kawalan secara orang kata kita melakukan pembersihan kawasan sajalah. Dia tak ada orang kata kawalan secara kimia, kita tak ada lagi lah kan. Kita hanya melakukan kerja-kerja pembersihan kawasan. Maknanya pokok yang dijangkiti penyakit kita buang terus dari ladang supaya dia tak merebak ke pokok yang lain lah. Okey, saya rasa kita boleh teruskan dengan kita nak Peringkat penuaian. Kita ada contoh kobis yang dah cukup matang untuk kita tuai. Jadi kita minta Puan Atimah untuk tunjukkan kaedah macam mana kita nak semai pokok kobis. Nak tuai. Nak tuai. Allah. Nak tuai pokok kobis. Sasul sis Okey. Nak tuai pun mudah je. Semua mudah. Tak ada yang susah. Boleh. Okey, ni. Kita ambil tu biar janganlah tinggalkan togel dalam ni je kan. Biar 2-3 helai daun tu. Nak elakkan apa pun? Elakkan daripada rosak semasa kita handling lah semasa kita handling pokok untuk dijual ataupun untuk kita simpan kita biarkan 3 helai daun hijau ni. Saya potong Ni tuai pastikan pisau dia tajam lah. Dia kebiasaannya pokok kobis ni kita dah boleh tuai antara 2 bulan ke 3 bulan Puan Atimah. 75 Dia bergantung hari. kepada variety. Bergantung kepada variety. Okey, ni dah siap tuai dah. Nampak tak kobis kita? Ini kobis yang kita tanam dekat unit organik Tengok macam ni. Cantik tak? Okey. Yang ni kita tanam guna variety apa pun? Variety 311. Okey, sekarang kita nak compare kan? Kita nak compare antara ini kobis tanah tinggi Cameron Highland. Ini kobis daripada China kita import. Dan juga ni kobis daripada kita tanam sendirilah di tanah rendah. Dan Puan Atimah boleh potong dia punya ni. Nampak tak bentuk dia? Dia bulat dan juga lepek Saya potong yang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ni pun pastikan pisau tajam. Nanti jenuh nak kerat. Nak potong. Kalau kita tengok kobis yang kita import ni, dia variety dia bulat Kobis yang di Malaysia dia agak lepek. Okey. Nampak tak bentuk dia? Dia nampaknya macam persamaan dengan kobis Cameron Cameron Highland. Kobis orang kata kobis di Malaysia lah. Ini kita kobis import daripada segi bentuk dan juga dia punya tekstur dalam ni dia agak padat. Dan kita punya kobis ni dia berongga lah kan. Dia berongga. Jadi saya rasa itu sahajalah perkongsian kita pada hari ini. Dan saya harapkan dengan perkongsian kami pada hari ini dapat menyuntik semangat dan juga orang kata dapat menarik minat tuan-tuan dan puan-puan untuk cuba tanam kobis dekat sekeliling rumah. Dan mana-mana yang ada tanah yang ingin mengusahakan kobis secara besar-besaran, kita galakkan tuan-tuan dan puan-puan untuk pergi ke pejabat pertanian daerah yang terdekat dengan kawasan anda untuk mendapatkan khidmat nasihat yang lebih orang kata lebih detail lah. Orang kata yang baik itu hanya daripada Allah SWT dan yang buruk itu daripada kami, dan kami mohon maaf. Sehingga kita bertemu lagi di lain masa, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.